Baiklah murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini diteruskan dengan mengenal pasti jenis-jenis gaya bahasa yang akan cikgu paparkan di slide selepas ini. Tapi, sebelum tu, minggu lepas cikgu suruh buat apa? Buat tugasan, cikgu. Tugasan apa ya? Berkaitan dengan gaya bahasa, cikgu. Ya, betul. Cikgu ada kan suruh cari apa-apa yang berkaitan dengan gaya bahasa? Ada, cikgu. Baiklah, ada sesiapa tahu tak apa yang dimaksudkan dengan gaya bahasa? Ada yang suka rela tak menjawab soalan cikgu? Saya cikgu. Ya, Nasalifah, silakan. Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud. Ya, betul. Pintar Nazalifah. Untuk pengetahuan semua juga, gaya bahasa merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sastra yang perlu kamu ingat. Baiklah, cikgu akan paparkan slide. Jadi cikgu nak semua sediakan pen dengan buku lah bersama-sama dengan kamu semua untuk mencatat apa yang dipaparkan dalam slide. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Boleh nampak tak slide cikgu? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, ini merupakan slide berkaitan dengan gaya bahasa. Jadi kita tengok apa itu unsur ataupun jenis yang ada dalam gaya bahasa. Jenis yang pertama adalah inversi. Maksud inversi di sini, inversi dikenali sebagai pembalikan kata, frasa atau rangkai kata dalam ayat. Contohnya, telah tumpah gerimis. Jadi sepatutnya gerimis telah tumpah. Tetapi bila menggunakan jenis ataupun unsur gaya bahasa inversi, jadi perkataan gerimis telah berada di belakang dan melalui proses pembalikan kata. Jadi, jenis yang kedua adalah diksi, gaya bahasa diksi. Jadi kita tengok maksud di situ apa? Diksi adalah pemilihan dan penyusunan bahasa seperti penggunaan kata yang puitis, kata bahasa istana, bahasa klasik, dialek ataupun penggunaan peribahasa. Contohnya di sini, jeritan melangsing tinggi. Ini bahasa yang ataupun kata yang puitis kan. Jadi, beta pula bahasa istana ataupun bahasa klasik. Adinda dan bendara pun sama juga kan. Jadi, unsur yang seterusnya ataupun jenis gaya bahasa yang seterusnya personifikasi. Jadi, maksud personifikasi di sini adalah pemberian sifat manusia kepada binatang, tumbuhan dan benda bukan hidup. Contohnya daun nyiu melambai-lambai. Daun nyiu merupakan tumbuhan, manakala melambai-lambai ni dia merupakan sifat kepada manusia. Okey. Baiklah, sebelum cikgu tunjuk slide untuk maksud gaya bahasa metafora, cikgu nak kamu nyatakan maksud gaya bahasa metafora tersebut. Ada yang nak jawab soalan cikgu? Saya nak cuba jawab, cikgu. Ya, silakan Syahira. Metafora adalah gabungan unsur abstrak dengan konkret, cikgu. Terima kasih Syahira di atas jawapan kamu. Mari kita tengok jawapan Syahira ni betul atau salah. Okey? Kita tengok di slide cikgu yang seterusnya. Betul. Jadi metafora adalah gabungan unsur abstrak dengan konkret. Tetapi juga metafora merupakan penerbitan makna lain daripada makna tersurat. Contohnya, jentera ingatan. Jentera di sini adalah konkret, manakala ingatan adalah unsur abstrak yang apabila kedua-dua perkataan ini digabungkan ia akan menjadi satu maksud sahaja yang itu memori yang masih segar di ingatan seseorang. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Jenis gaya bahasa yang seterusnya adalah hiperbola. Jadi apa maksud hiperbola? Kita tengoklah. Maksud hiperbola adalah penggunaan ungkapan yang berlebih-lebihan. Contohnya di sini, lautan berapi sanggup kurenangi. Jadi perkataan yang ataupun ungkapan yang berlebih-lebihan di sini adalah lautan berapi. Jadi lautan ni mana ada berapi kan? Jadi bila dalam puisi ataupun penggunaan dalam penulisan boleh digunakan dan menjadi
unsur kepada gaya bahasa hyperbola. Okey, kita tengok slide cikgu yang seterusnya pula. Merupakan jenis gaya bahasa singkop. Apa pula maksud singkop? Jadi, singkop adalah merupakan singkatan kata. Jadi, singkatan boleh digunakan di dalam puisi seperti tidak disingkatkan kepada tak. Kalau aku disingkatkan kepadaku. Kalau kamu disingkatkan kepadamu. Okey, slide yang seterusnya pula, ini merupakan gaya bahasa yang terakhir. Cikgu akan kongsikan bersama dengan kamu iaitu gaya bahasa simili. Jadi, mari kita tengok maksud simili ya. Jadi, simili merupakan perbandingan sesuatu objek yang menggunakan perkataan seperti bak, seperti dan juga bagai. Okey, ini merupakan perkataan yang boleh kita gunakanlah di dalam puisi. Okey, itu sahaja perkongsian ataupun paparan slide cikgu. Jadi, cikgu stop sharing dulu. Okey. Baiklah semua. Untuk menguji kepahaman kamu berkaitan dengan jenis-jenis gaya bahasa yang telah cikgu paparkan tadi, cikgu nak kamu semua lihat sajak ku ingin berterima kasih dalam buku Komsas kamu dan cikgu nak kamu analisis beberapa gaya bahasa yang digunakan di dalam sajak tersebut. Cikgu akan bagi kamu 1 minit sahaja, okey, untuk kamu cari gaya bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut. Baik, cikgu. Okey, baiklah murid-murid, masa kamu telah tamat. Cikgu minta wakil seorang ataupun boleh wakilkan dirilah untuk berkongsi jawapan kamu dengan rakan-rakan yang lain. Boleh? Saya nak jawab, cikgu. Ya, silakan. Saya jumpa gaya bahasa personifikasi pada rangkap 2, baris 1 iaitu menyemai budi. Ya, betul Syamimi. Bagus. Menyemai di sini merupakan perbuatan manusia manakala Budi adalah benda yang bukan hidup, cikgu. betul. Pandai Syamimi. Ada sesiapa lagi yang mahu cuba? Saya cikgu. Ya, Nazalifah. Silakan. Saya jumpa gaya bahasa metafora pada rangka pertama baris keempat, cikgu. Ya. Gaya bahasa metafora ialah api amarah. Api adalah unsur konkret manakala amarah adalah unsur abstrak. Bagus Nazalifah. Jadi semua sudah fahamkan maksud gaya bahasa dan penggunaannya di dalam puisi-puisi ataupun karya-karya sastra lah. Jadi cikgu lihat kamu semua pun sudah tahu ayat yang ada unsur gaya bahasa ni. Untuk aktiviti kita yang seterusnya, cikgu nak kamu berbentuk kumpulan untuk mencipta sajak dan mengaplikasikan unsur-unsur gaya bahasa dalam penulisan kamu ya. Baik, cikgu.